Okey. Falau ta'arrada limahabir rih, sekiranya seseorang itu terdedah kepada tiupan angin. Dia nak tayamum, angin terbang kan. Ada tiup angin kuat yang membawa debu tersebut. Okay. Dan rasa cukup dengan sapuan debu tersebut di mukanya atau salah satu anggota badannya, maka tidak memadai perkara tersebut. Maksudnya, kalau seseorang itu terdedah kepada tiupan angin masa dia tengah sapukan ke muka ataupun ke tangan itu, dan dia dah rasa cukup, maka tak ada masalah lah. Okay. Kalau dia rasa tak cukup, angin tu debu tu habis semua, maka dia kena ulang semula lah. Syarat dia ialah, rukun dia ialah pertama, memindahkan debu tanah. Naqlut turab. Okay. Memindahkan. Yang kedua. Sanian, yang kedua ialah an-niyah. Niat. Wa mahalluha al-qalbu. Tempat niat itu ialah di dalam hati. Fayaqsidu inda naqlit turab fi qalbihi fi'lat tayammum. Maka dia perlu berniat ketika dia memindahkan debu tanah itu, niat itu di dalam hati. Apabila dia tengah buat tayamum, dia niatkan dalam hati. Sampai dekat muka, masa itulah dalam hati dia niat. Saja aku tayamum untuk melakukan salat fardu Allah Ta'ala. Okay. Wa yusannu ayyatalaffaza bilisanihi. Disunatkan dia untuk dia menyebut dengan lisan. Menyebutkan niat tersebut, untuk melafazkan niat. Fayaqulu nawaitu istibahatas salah. Sahaja aku berniat tayamum untuk membolehkan aku melaksanakan solat. Au fardis salah au nafliha wa nahwa zalika mimma yaqsidu fa'alahu. Mengikut niat dia. Dia nak apa? Dia nak solat fardu. Dia nak apa? Nak solat sunat dengan tayamum tersebut dan sebagainya lah. Okay, dia niatkan macam tu. Okay. Itu lafaz niat. Yang ketiga, niat. Yang ketiga ialah mashu jami'il wajhi wal yadaini, menyapukan seluruh muka dan kedua tangan ilal mirfaqain, sampai ke siku. Bidarbataini, dengan dua darbah. Darbah ni kita tekankan dekat tanah dengan dua darbah. Darbah tu tepukan lah. Dengan dua kali tepukan. Tepuk ni maksudnya kita letak ke tanah. Sekali untuk muka, sekali untuk tangan. Okay, dua belah tangan. Okay. Macam mana? Wazalika bi ayyadruba bi kaffaihi, caranya ialah dengan dia menepuk dua tapak tangan di atas tanah yang suci, yang berdebu. Wa yamsahu bihima jami'u wajhahu, dan dia sapukan ke seluruh muka. Kan? Wa yadribu biyadaihi saniyatan ala turab, dan dia tepuk kali kedua di atas tanah, debu tanah tersebut yang suci, yang ada debu tu. Wa yamsahu bihima yadaihi, dan dia sapukan kedua tangan dia sampai ke siku kanan, kemudian kiri. Wa yamsahu biyadihil yusra, kiri pula. Okey, macam tu wa biyadihil yumnya yadahu yusra, yang kanan, yang tangan kiri sapu tangan kanan, tangan kanan sapu tangan kiri sampai ke siku. Wa yajibu isti'abul adwi bil mashi. Okey. Sapuan itu dia wajib meratai seluruh anggota, mesti rata semua kena rata. Kat muka pun kena rata. Kalau ada cincin, iza kana fi yadihi khatam, kalau ada cincin dekat tangan dia, wajaba naz'uhu fi darbati saniyah. Dia wajib untuk dia cabut, untuk ditanggalkan pada tepukan yang kedua. Supaya sampai debu tanah itu pada tempat dia. Kenapa yang kedua? Sebab yang kedua kena kat tanah, kena kat tangan. Tanah perlu disapukan ke seluruh tangan. Yang pertama tu kat muka saja. Kalau ada cincin tak apa, sebab orang sapu je kok. Kalau yang kedua, dia kena seluruh tangan dia. Tapak tangan pun sama juga. So kalau ada cincin tak boleh, kena cabut. Okay, itu syarat yang kedua. Yang ketiga, rukun yang ketiga, mashu jami'il wajhi wal yadain ilal mirfaqaini bitarbataini, sampai situ. Itu poin yang
Yang ketiga. Yang keempat, rukun dia ialah at-tartib. Tartib dia. Iaitulah bitaqdimi masil wajhi alal yadain. Mendahulukan sapu muka sebelum kedua tangan. Tak boleh tangan dulu, lepas tu baru muka. Tak boleh. Lianna tayammum yadullu badalun anil wudu. Kerana tayammum itu adalah ganti kepada wudu. Fatartib rukun fil wudu fahuwa ruknun fi badalihi. Maka dia juga rukun kepada tayammum. Sebab tayammum itu ialah ganti kepada wudu. Rukun wudu yang terakhir ialah tartib. Jadi tayammum pun kena sama juga rukun dia, iaitu tertib. Ya, baik, selesai. Kemudian kita tengok kepada sunan al-wudu. Sunat-sunat, apakah sunat-sunat wudu? Sunan al-wudu. Tayammum. Sunan at-tayammum. Apakah perkara sunat ketika bertayamum? Yang pertama, awalan, at-tasmiyatu. Membaca bismillah. Li'anna tayammum taharatun anil hadas. Kerana tayamum itu adalah perbuatan bersuci daripada hadas. Fastuhibba, dan digalakkan untuk menyebut nama Allah seperti wudu. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, tafrijul asabi' inda dharbi. Merenggangkan jari. Tafriju al-asabi'. Maksudnya kita renggangkan jari kita ketika menepuk tangan. Inda dharbi. Ketika kita tepuk pada tangan, renggangkan jari kita. Li'annahu ablagha fi isaratil ghubar. Kerana ia lebih mudah untuk melekat debu tersebut pada tapak tangan kita. Lebih mudah. Wa fayakunu ashal wa amkan. Lebih mudah dan berkesan untuk meratakan sapuan muka dengan satu tepukan. Fi ta'mimil wajhi bi darbatin wahidah. So kita kena tafrijul asabi' inda darb. Renggangkan jari ketika menepuk tangan. Itu sunat dia. Yang ketiga, salisan. Takhfifut turab ba'da darbi binafdil kaffain awin nafkhi fihima. So dia menipiskan debu tanah selepas menepuk tanah. Dah tepuk tanah tu, kita nipiskan dia sikit-sikit. Okey, dengan melagakan kedua-dua tangan, tapak tangan kita ni. Ataupun meniup dia. Tepuk-tepuk sikit dan tiup sikit. Supaya debu tu dah melekat dah kat tangan kita. Kan? Just kita nak guna debu tu je. Kita nak betul-betul sapu habis banyak semua. Kita nak gunakan debu yang sesuai tu. Yang dah melekat. Okay? Itu yang ketiga, salisan. Rabi'an, yang keempat. Naz'ul khatam fi darbatil ula. Sunat dia ialah kita mencabutkan cincin. Kalau kita ada cincin, pada tepukan yang pertama. Tepuk yang pertama tu kita sunat untuk tak payah ada cincin. Cabutlah semua benda, jam tak apalah, cincin kan. Amma fisaniyah, kalau masa tepukan yang kedua untuk sapu dekat tangan tu pula, fayajibu naz'uhu, wajib untuk kita cabut cincin tersebut. Yang first tu je sunat, yang kedua jadi wajib. Li'annahu yushtaratu isti'abul ghubar ila mawdi'ihi. Kerana disyaratkan untuk kena debu tu mesti rata ke tempat dia pada yang kedua tu. Sebab dia kena tangan kan. Fa in baqiya syai'un min hadha lam yamassahu ghubar lam yasiha tayammumih. Sekiranya tak kena, kalau tayammum tak kena sapuan debu tu, maka ianya tidak sah. Dia tak rata. Jadi sunat dia ialah kita cabut cincin pada tepukan pertama. Tepukan kedua, darbatus saniyah, maka kita wajib. Syarat yang kelima. Sunat yang kelima. Al-bad'u bimashi a'lal wajhi kal wudu. Memulakan menyapu bahagian atas muka seperti mana wudu. Guna sapu kat bahagian atas dahulu. Macam mana kita wudu. 6. Taqdimul yumna minal yadain alal yusra. Mendahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri. Dahulukan tangan kanan dahulu. Itu sunat. Sabi'an, yang ketujuh. Mashul addu tatwilan litahjil. Menyapu lengan atas. Ni, lengan atas untuk dia tahjil. Untuk memanjangkan tahjil.
Untuk kita tahjil ni maksudnya sapu bahagian atas daripada siku lah. Kita lebihkan sikit. Itu tahjil nama dia. Kita lebihkan sikit sapuan kita di atas siku. Takut-takut tak sempurna. Okey, kemudian yang ke-8. Saminan, adamu ziyadah ala darbatain. Tepuk tanah itu tidak lebih daripada 2 tepukan. Tak lebih Tepukan pertama, muka. Tepukan kedua, lupiskan kanan dan kiri. Tak lebih daripada 2. 9. Tasi'an, al-muwalah. Muwalah ni berturut-turut. Li ghairi daimil hadas. Bagi orang yang bukan berhadas. Orang yang tak selalu hadas. Berturutanlah dia buat. Tak terkentut ke apa kan. Tepukan pertama, kentut pula. Aduh, tak boleh. So dia muwalah, berturut-turut. Amma daimul hadas. Bagi orang yang sentiasa berhadas ni, maka muwalah itu menjadi wajib bagi dia. Berturut-turut ni mesti wajib. Sebab nak cepat. Kalau tak, ni batal lah tayamum. Okay. Kemudian, asyiran yang ke-10, istiqbal al-qiblah. Menghadap kiblat. Sunat menghadap kiblat. 11, ad-du'a aqbal intiha. Berdoa setelah tamatnya tayamum. Seperti mana doa? Seperti mana wudu. Okey, itu tayamum. Apa nama? Sunat-sunat tayamum. Seterusnya kita tengok kepada nawaqid al-wudu. Nawaqid ni ialah benda perkara yang membatalkan at-tayammum. Apa dia? Kullu ma yubtilul wudu yubtilut tayammum. Semua yang membatalkan wudu akan membatalkan tayammum dari sudut hadas asghar, hadas kecil. Wa in kana mutayammiman an hadasin akbar thumma ahdasa hadasan asghar fayubtilut tayammum anil wudu faqat. Okey. Maksud dia kat situ, jika orang yang bertayamum kerana berhadas besar, kemudian dia berhadas kecil, maka batal tayamum yang menggantikan wuduk sahaja. Tayamum yang menggantikan wuduk tu batal. Tetapi manakala tayamum bagi hadas besar, ia hanya batal dengan berlakunya hadas besar sahaja. Kita bertayamum untuk kita mengangkat hadas besar. Kita dia macam ni Kita ambil tayamum sebab kita nak angkat hadas besar. Hadas besar ni contohnya keluar haid, nifas ataupun nanti keluar apa? Ataupun keluar air mani, berjunub dan sebagainya tu yang kita dah belajar tu kan. Jadi kita bertayamum sebab tak ada air. Kita bertayamum untuk kita angkat hadas besar. Okey. Jadi lepas tu dah tengah-tengah dah habis tayamum tu kita buang air besar, buang air kecil. Jadi yang batal dia ialah yang hadas kecil tadi tu, yang buang air kecil tu. Manakala tayamum hadas besar ni dia hanya batal dengan hadas besar saja kan, kita dah sebut kan, satu tayamum satu fardu kan. So kalau kita ambil tayamum, kemudian kita dah tak buat dah, hadas besar kita dah terangkat dah. Kalau kita hadas kecil pula lepas tu, kita kena tayamum untuk hadas kecil tu je lah. Tak payah tayamum untuk hadas besar pula. Sebab kita hadas besar tadi kita dah bertayamum, dah selesai. Sebab situlah setiap tayamum kita niatkan untuk apa? Untuk tujuan dia, untuk tujuan tertentu. Okey, itu yang menyebabkan batal. Apa yang batalkan wuduk, batalkan solat, batalkan tayamum. Yang kedua, ziwalu mani' an isti'malil ma' kal ilmi biwujudil ma'. Hilangnya halangan daripada menggunakan air. Seperti mengetahui adanya air. Kal ilmi biwujudil ma'. Lianna tayammum badalun anil ma'. Kerana tayammum itu dia menggantikan air. Fa'idha wajadal aslu batalal badalu. Jika asalnya telah ditemui, maka batallah yang menggantikannya. Tiba-tiba tengah cari air kan. Sebelum syarat tayamum tadi kan, mencari air. Cari air tak jumpa. Tiba tengah tayamum, tiba-tiba kawan yang tengah cari air tu dia cakap, oh ada air dah jumpa, boleh wuduk. So batallah tayamum tersebut. Dia mesti ambil air tersebut untuk berwuduk pula. Tak boleh gunakan tayamum dah. Itu maksud dia. Okey Boleh faham tak ni? Faham tu? Okey So dua dah tu. Okey, ziwalul mani'. Okey, mana tadi sambung?
Ni sini tengok ni. Batal badal. Summa inna li ru'yatil ma' halat. Dia nampak air ni ada beberapa perkara dia. Ada beberapa situasi. Okey, sekiranya in ra'a al-ma' qabla solah. Kalau dia nampak air sebelum dia solat, maka batala tayammum. Batal tayammum dia. La budda minal wudu. Mesti dia berwuduk. Kalau sebelum solat dia jumpa air. Kalau dia jumpa air asna as-salah, ketika tengah solat ni terjumpa air, ternampak tiba-tiba ataupun ada orang cakap ada air masa tengah solat, lam yabtul at-tayammum, tak batal tayammum dia, illa idza kana mimman talzimuhu al-iyadah. Kecuali kalau dia biasa dia ulang balik. Maksudnya dia boleh ulang balik lah, tak ada masalah, tapi tak batal dia punya tayammum. In ra'a al-ma' ba'da solah, kalau dia nampak air tu, jumpa air selepas dia habis solat, fa salatuhu sahihah. Solat dia sahih, sah. Tak perlu nak ganti dah. Solat selepas tu baru dia ambil wuduk. Wala ta'sira lil ilmi bi wujudil ma' liman tayammama lil maradi. Dan tak ada kesan kalau terjumpa air bagi orang yang bertayamum disebabkan marad, disebabkan sakit. Tak ada kesan. Air ada ke, air tak ada ke, sama. Aku memang sakit, memang tak batal tayamum dia. Tu itu yang kedua. Yang ketiga, ar-riddah anil Islam. Keluar daripada Islam ataupun murtad. Wal iyazubillah. Minta jauh Di anna tayammum listibahati salat. Tayammum ni untuk menggantikan solat. Untuk membolehkan solat. Wahia muntafiyatun ma'ar riddah. Dan dia berbeza ataupun bertentangan lah dengan apa ni? Dengan murtad ni. Kalau ada murtad, tak masuk Islam dah, dia terbatal lah dia punya apa tu? Dia punya tayamum dia. Okey itu dia punya nawaqid. Ada 3 nawaqid yang benda yang menyebabkan terbatal tayamum. Kemudian kita tengok hikmah. Antara hikmah ni laju-laju je ni min hikamin masyru'iyyati tayamum. Antara hikmah bertayamum ialah at-tayammum min khasa'is ummati nabiyina Muhammad. Tayammum ialah antara kelebihan umat Nabi Muhammad. Walam yakun mawjudan fil umamis sabiqah. Dan tidak terdapat kefarduan tayammum ni kepada umat-umat sebelum ni. Tak ada. Syara'ahullahu taysiran lana. Allah mensyariatkan tayammum untuk memudahkan kita. Wa dif'an lil masyaqqah, dan untuk kita menghadapi kesukaran. Idza lam najid al-ma', sekiranya tak jumpa air, ataupun lam yatayassar lana isti'maluhu, sekiranya kita tak boleh untuk menggunakan air. Okey, yang kedua, daf'ud darar, untuk mengangkat kemudaratan, mengelakkan kemudaratan alladhi qad yahsulu, yang mungkin akan terhasil apabila menggunakan air dalam sesetengah keadaan, kal marad, seperti sakit, au syiddatul barad, ataupun terlalu sejuk dan sebagainya. 3, dawamus silah bil ibadah wa adamul inqita' anha bi inqita'il ma'. Dia sentiasa berterusan hubungan kita dengan ibadah, sentiasa ada, sentiasa kita beribadah dan tidak terputus dengan terputusnya air. Kalau air tak ada, tak boleh nak buat ibadah dah. Tu dia punya hikmah lah. So sentiasa berterusan hubungan kita untuk melakukan ibadah. Okey, itu hikmah masyru'iyyah. Okey, you tengok yang terakhir. Yang terakhir tatbik amali. Macam mana tatbik dia? Pelaksanaan dia macam mana sebenarnya tayammum? Okey, cuba tengok ayah dia cakap apa? Sa'urikuma kaifiyat tayammum awalan summa kuma bitayammum ba'da zalik. Saya tunjuk dahulu cara tayammum, kemudian kamu berdua anak dia tadi ni ikut saya. Kaifa natayammam ya abi? Macam mana kita nak berwuduk wahai ayah? Okey, macam mana cara dia? Yang pertama, yang pertama. Mana tadi? Sebelah dia. Okey, yang pertama macam mana? Yang pertama, samillah. Baca bismillah. Tengok gambar yang pertama. Uzur ila suratil ula. Yang pertama. Baca bismillah, summat turib at-turab biyadaika. Kemudian tepukkan, tekan buat satu tepukan. Tekankan tanah tu dengan kedua-dua tangan. Mufarrijatai al-asabi'. Dengan tangan jari-jari kita ni kita renggangkan
darbatan wahidah, dengan sekali tepukan. Yang kedua, khaffif at-turab. Ni, kita buat macam ni. Khaffifkan dia, nipiskan dia. Nipiskan dia supaya jatuh sikit lah. Jangan melekat kan. Kemudian yang ketiga, imsah wajhaka. Sapukan muka kamu. Ni kalau kita bersemuka ni boleh kita buat tiri dia. Tak padang ke apa kan. Tapi tak bersemuka nak buat macam mana? Kita buat. Okay, tak apa. Cuba. Imsah wajhaka, cuba bayangkan sapu dekat muka kamu bibatini yadaik, dengan tapak tangan, badian minal a'la, bermula daripada atas, nawiyan biqalbika, dengan niat. Letak dekat muka ke atas dengan berniat dalam hati, nawaitu istibahatan fardhus salah. Saja aku bertayamum untuk menunaikan fardhus salah. Sapu. 3, 4. Summa ittarabat turab. Kemudian sekali je, bukan 3 kali tau. Sekali sahaja. Ada cerita dulu masa saya kecil, saya belajar tayamum. Masa tingkatan berapa? Tingkatan 1 lah. Saya belajar tayamum. Lepas tu saya pergi kat surau, tak ada air masa tu. Terkentut, ambil wuduk jauh kan. Saya tayamum lah. Bila saya tayamum, saya bantai buat sampai 3 kali. Dah habis solat tu, orang semua pelik tengok saya. Apa hal? Tu putih dah muka. Banyak dengan pasir debu. Tak boleh macam tu Salah. Sebenarnya 1 kali je. Tak boleh sampai 3 kali. Okay, tengok yang cara keempat. Suma kemudian ittarib at-turab, tepukkan tangan kita di atas tanah dengan 2 tangan. Mufarrijatai al-asabi', sama juga renggangkan jari. Darbatan ukhra, tepukan yang seterusnya. Okey, suma kemudian imsah yadaka al-yumna, sapukan ke bahagian tangan kanan. Wa yakunu zalika biwad'i butun, letakkan tapak tangan asabi' yadaka al-yusra, tangan kiri, tapak tangan kiri ni letakkan kat kiri, kat tangan kanan. Siwa al-ibham, kecuali ibham. Ni ibham ni ibu jari. Ibu jari tak payah. Tahta asabi' yadaka al-yumna bihaisu la takhruju anamilal yumna an musabbihatil yusra wa tamurruha ala zahril kaffi. Maksudnya apa? Cerita detail tu. Maksudnya gunakan tak yang kiri ni macam ni, letak dekat tangan kanan, sapu sampai ke siku. Kemudian patah balik ke depan. Okey. Itu macam tu. Nombor 6. Okay, seterusnya nombor 6. Fa idza balagha al-ku' taqbidu atraf asabi'aka wa taj'aluha ala tarfi zira' summa tumirruha ila al-mirfaq. Dah sampai ke situ, naik ke depan kan? Okay. Ya Okay, faida balawal ku', apabila sampai ke pergelangan tangan, okay, takbidu atraf asabi'aka, genggamkan hujung jari anda dan letakkan di hujung lengan. Okay, kemudian dilalukannya ke siku. Mula macam ni. Kemudian bila sampai kat pergelangan, kita kepitkan, kita buat macam ni. Kita tarik sampai ke siku, kita kepitkan. Dalam macam ni kan, kita kepit. Mula-mula macam ni. Ni sampai sini, sampai pergelangan kita kepit. Sampai dekat siku. Okay. Sampai dekat siku. Summa yang ketujuh. Tadab tudirul mirfaq. Okay. Pusingkan tangan kita. Okay. Tudirul mirfaq bihaisu yusbihu batna zira' muttajihan ilal asfal. Pusingkan tangan sehingga tapak tangan berada di atas lengan dan menghadap ke bawah. Bawah tadi. Pusing, kemudian dilalukan. Okay, dilalukan sampai ke bawah, menghadap ke bawah. Sapu lengan dengan telapak tangan kiri anda dan melurutnya. Nombor 8 tamsahu batna zira' bikafaikal yusra fatamurruhu alaihi rafi'an ibhamuka. Okey, sampai ke pergelangan tangan. Okey. Okey, dan lurutnya sampai mengangkat ibu jari. Sapu lengan kiri ni dan lurut dia sampai sambil mengangkat ibu jari. Okay, dah selesai. Kemudian nombor 9, apa dia? Fa idza balagal qu', apabila sampai ke pergelangan tangan,
lurutkan ibu jari tangan kiri kamu ke bawah ibu jari tangan kanan. Maksudnya dia suruh rapatkan ibu jari ya. Ibu jari tangan kiri dengan ibu jari tangan kanan. Okey. Okey, kemudian yang ke-10. Thumma tamsah kafaka al-yusra bi kafaka al-yumna kazalik. Kemudian buat macam sama macam tadi tu, buat dekat tangan kiri pula, tangan kanan ke kiri. Macam ni kan. Ini sampai sini kepit dia. Kepit sampai sini pusing ke atas. Sini pula, kemudian ibu jari dan habiskan semua. Okey, itu cara yang paling terbaik lah tu. Itu yang terbaik. Cara yang terbaik. Jadi itu tengok tu, tak gambar tu kan. Nombor 8, okey, nombor 9 tu dia tolak, kemudian nombor 10 habiskan. Ulang benda yang sama pada tangan yang sebelahnya. Okey, faham tu? Setakat ni boleh faham semua? Faham lah. Boleh. Okey. Sekejap So, dah selesai tu tajuk tu tajuk dah selesai dah. Kita tajuk tayamum. Ada soalan tak? Setakat ni ada soalan? Tak ada. Tak ada Okey. Sebenarnya kita nak buat amali tapi itulah tak bersemuka kan. Macam mana tak nak buat? Kalau nantilah kalau boleh awak buat video boleh tak? Lepas ni lah cara awak bertayamum. Kemudianlah saya beritahu. Okey, kalau tak ada apa-apa cukuplah untuk setakat yang hari ni. InsyaAllah moga semua dapat manfaat lah. Ada berapa orang semua ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 2, 12. 12, 4, 16 orang je. Daripada 27 orang. Tak apalah. 11 orang tak ada. Okey, itu saja setakat hari ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah. Dah selesai.